Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan bagi tajuk Ijaz Al-Quran. Kumpulan kami iaitu Kumpulan 4 terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama Husaini, kedua Hafiza, ketiga saya sendiri Zalika, keempat Amalina dan yang seterusnya, yang kelima iaitu Ummi Kalsum. Antara isi kandungannya ialah yang pertama, definisi ijaz Al-Quran, kedua, kepentingan ijaz Al-Quran, ketiga, contoh ijaz Al-Quran dan yang keempat, kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan membentangkan definisi ijaz Al-Quran. Apa yang dimaksudkan ijaz Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata asal dia Al-jaza yujizu ijazan, yang membawa maksud lemah ataupun tidak mampu atau ketidakupayaan dalam melakukan sesuatu. Ianya berkongsi kata akar yang sama dengan mukjizat. Namun ijazah dan pengertian di sini ialah kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai utusan Allah dan menampakkan kelemahan orang Arab untuk berhadapan dengan mukjizatnya yang kekal, iaitu Al-Quran. Dari segi istilah pula, merujuk kepada kelemahan yang diciptakan secara bertaburan ataupun terhimpun dan kemudian didatangkan dengan cabaran oleh Al-Quran, sama ada jelas, tersirat ataupun kedua-duanya, yang mana cabaran itu tidak mampu disahut oleh manusia atau jin. Sesambung lagi, ijaz Al-Quran merupakan satu kekuatan dan kehebatan yang dimiliki Al-Quran untuk melemahkan mereka yang melakukan penentangan ke atasnya. Yang dimaksudkan dengan melemahkan mereka yang melakukan penentangan ke atasnya ialah melemahkan dari sudut spiritual, yang mencabul hak dan kedaulatan Al-Quran seperti mendatangkan sesuatu yang setanding dengan ayat-ayatnya ataupun seumpamanya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahawa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sebenar dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemegang amanah ketuhanan, adalah Rasul yang benar. Al-Quran dapat digambarkan sebagai sebuah kitab yang mempunyai ijaznya yang tersendiri, dan secara umumnya Al-Quran telah mencabar sesiapa sahaja dalam kalangan manusia dan jin agar mereka dapat berkumpul membuat sebuah kitab yang sama dengan Al-Quran, tetapi sehingga ke hari ini tiada sesiapa yang mampu menyahut cabaran tersebut. Ianya dikuatkan lagi dengan dalil Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 88 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat melakukannya sekalipun mereka semua saling membantu sesama sendiri. Kepentingan ijaz Al-Quran. Yang pertama, membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW itu yang membawa mukjizat Al-Quran benar-benar Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, membuktikan bahawa mukjizat Al-Quran itu merupakan benar-benar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ni dia ada satu teknik berhujah, yang mana berhujah ini merupakan satu cara yang digunakan oleh Al-Quran untuk menarik minat dan perhatian pembaca dan juga pendengar, supaya apa? Menerima dan meyakini sesuatu kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi sesuatu kebenaran yang ditegakkan dengan sokongan hujah, dia mampu meyakinkan dan juga menyangkal sesuatu kebatilan. Di sesuatu yang menarik di dalam penghujahan yang dikemukakan oleh Al-Quran ini, ia bersifat jelas, logik dan mudah difahami oleh sesiapa pun tanpa mengira latar belakang atau kemampuan ilmiah seseorang tersebut. Kepentingan ijaz Al-Quran yang ketiga, menunjukkan kelemahan kualiti sastra dan balaghah bahasa manusia yang tidak mampu menandingi Al-Quran. Dan yang keempat, menunjukkan kelemahan kualiti, daya upaya dan keupayaan manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada gaya bahasa atau dalam bahasa Arab disebut uslub, yang mana apa dimaksudkan oleh gaya bahasa ataupun uslub ni dalam konteks ijaz Al-Quran, ia merupakan satu kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan maksud di dalam bentuk ayat-ayat yang indah, menarik, untuk tujuan merangsangkan perasaan dan pemikiran pendengar.
Jadi suasana ini semestinya lah akan menghasilkan satu tindak balas yang berkesan antara pembaca dan pendengar bagi menimbulkan kefahaman dan kepuasan dalam diri pembaca dan juga pendengar. Di dalam gaya bahasa ataupun uslub ni, dia ada pemilihan perkataan yang sesuai dan tepat bagi menggambarkan makna. Dia juga ada makna sesuatu ayat yang bersepadu dengan ayat yang berikutnya, dan dia ada kepelbagaian teknik dan gaya persembahan maksud ayat. Kepentingan ijaz Al-Quran yang kelima iaitu dapat membentuk masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, kerana manusia ini diciptakan dengan sifat lemah dan sentiasa memerlukan panduan dan pegangan hidup dalam meneruskan kehidupan di dunia ini. Yang keenam, dapat membentuk manusia bersifat mahmudah antara satu sama lain. Dengan bersifat mahmudah, dapat mendorong manusia ke arah kebaikan dalam usaha menuju kesempurnaan hidup di dunia dan mencari keredaan Allah. Yang ketujuh, membangunkan masyarakat dengan pelbagai ilmu pendidikan dan pengetahuan. Dengan mengkaji dan memahami ijaz sesuatu ayat-ayat Al-Quran dapat mewujudkan rasa kagum dengan kesempurnaan Al-Quran yang mencakupi segala bidang ilmu dunia dan akhirat. Dengan itu, ilmu pengetahuan umat Islam akan lebih berkembang untuk dijadikan rujukan masa akan datang. Kepentingan ijaz Al-Quran yang ke-8 iaitu dijadikan panduan atau petunjuk kepada seluruh umat manusia apabila berdepan dengan sesuatu masalah yang dihadapi. Kerana Al-Quran tetap sama teksnya tanpa perubahan walaupun sudah berusia ribuan tahun, yang terkandung di dalamnya petunjuk, kebenaran, jawapan kepada permasalahan yang timbul dan hikmah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Seterusnya, yang ke-9 iaitu dapat mengetahui dan mengakui kebesaran Allah dan keagungan Al-Quran. Contohnya, melalui tadabbur Al-Quran yang mampu menjadi sentuhan hidayah yang dipancarkan oleh kehebatan Al-Quran. Yang ke-10 iaitu meyakini dan mengenal pasti bahawa Al-Quran benar-benar kitab ciptaan Allah dan bukan ciptaan manusia. Sesungguhnya Al-Quran merupakan kalam Allah Ta'ala dan kata-kata di dalamnya tidak mampu dicipta oleh kemampuan manusia yang terbatas. Contoh ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran dari segi bahasa ialah keseimbangan kata. Dilihat pada kata Al-Hayy yang artinya hidup dan kata Al-Maut yang berarti mati, disebutkan sebanyak 145 kali. Yang kedua, huruf sebagai pembuka surah secara konsisten. Contohnya, huruf Mim yang berulang sebanyak 133 kali jika dibahagi 19, sesuai dengan jumlah huruf yang terdapat pada basmalah. Yang ketiga, keindahan pola kata dan susunannya. Dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 179 bahawa amal orang kafir seperti Fata Perdana. Dengan konsep itu, manusia akan mampu memahami secara aktual meskipun tidak menyebutkan secara langsung. Contoh ijaz Al-Quran yang kedua ialah dari segi pemberitaan. Dalam Al-Quran surah ke-45 ayat tersebut menjelaskan bahawa kaum musyrikin akan dikalahkan. Dan kedua, Fathul Makkah yang menandakan penguasaan terhadap orang-orang musyrikin. Contoh ijaz Al-Quran yang ketiga ialah tentang ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan moden termasuk dalam ilmu biologi sebagai dasar perkembangan ilmu kedoktoran. Dalam surah At-Tin juga menunjukkan, dijelaskan bahawa manusia merupakan makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Dan proses kejadian manusia dijelaskan dalam surah Al-Infitar ayat 7 hingga 8 bahawa manusia pada awalnya dari embrio seterusnya terbentuk menjadi tubuh yang lengkap.
Kesimpulannya, oleh itu, ijaz Al-Quran merujuk kepada kekuatan dan keagungan Al-Quran sebagai suatu mukjizat daripada Allah yang tidak mampu disaingi, dicabar dan ditiru oleh makhluk. Ianya juga sebagai suatu disiplin ilmu yang merujuk kepada ilmu Al-Quran yang membahaskan kekuatan susunan lafaz dan kandungan Al-Quran sehingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli yang lain. Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari rohani dan jasmani, berjasad dan roh. Sebagai makhluk Allah yang hidup dalam kehidupan yang melalui 5 peringkat alam, iaitu yang pertama ialah alam gaib, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzah dan yang terakhir ialah alam akhirat yang merupakan alam yang terakhir. Sebagai manusia yang dibekalkan dengan akal dan wahyu, maka kehidupan di alam dunia perlulah dijalani dengan sebaik mungkin sebagai mukmin yang sejati. Sekian dari kami, kumpulan 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.